Terima kasih kepada semua yang memberikan feedback terhadap video saya yang berkongsi pengalaman dan cabaran di sekolah pedalaman. So, hari ini saya nak buat semula video tentang pengalaman dan cabaran di sekolah pedalaman dengan cara yang lebih short, simple and sweet. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Yudin Sembang. So, hari ini kita nak sembang tajuk pengalaman dan cabaran di sekolah pedalaman. Sekolah pedalaman di Malaysia ada 3 kategori. Pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3. Dan pedalaman ini semuanya berbeza dari segi tempat. Sebab ada pedalaman yang di pulau, ada pedalaman yang di dalam hutan. Dan cara untuk kita pergi ke pedalaman ni pun berbeza. Ada yang kena naik bot, ada yang kena naik sampan, ada yang kena melalui sungai, ada yang kena naik 4-wheel, ada yang kena jalan kaki. Saya sendiri pernah berkhidmat di sekolah pedalaman 3, iaitu Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan, Telupit, Sabah. Dan sekolah ni pun dah jadi kenangan untuk saya sekarang. Perjalanan nak ke sekolah ni mengambil masa 2 jam lebih daripada Pekan Telupit nak ke sekolah ni, melalui jalan sawit, jalan ladang sawit dan juga jalan hutan simpan. Dalam sekolah ni murid tak ramai. Sebab itu sekolah ni digelar SKM, Sekolah Kurang Murid. Dalam sekolah tu ada lebih kurang 50 lebih je murid. 50 lebih murid ni kalau dekat sekolah bandar mungkin dalam 2 kelas je. Tapi dekat sekolah pedalaman, ia adalah satu sekolah. Yang mana kelas paling sikit ada 2 orang murid, yang paling ramai dalam 8 ke 10 orang murid. Saya berkhidmat daripada tahun 2013 sampai 2016. 3 tahun je, tak lama. Tapi adalah pengalaman yang kita nak rasa. Cabaran yang pertama adalah tidak ada bekalan elektrik yang stabil. Maksudnya dekat sini, kita tak ada on switch, ada kipas. On switch, buka lampu. On switch, buka TV. Tak ada. Yang ada hanyalah di kawasan sekolah yang ada solar. Itu pun pernah juga solar tu rosak. Bermakna kawasan sekolah tu bergelap lah. Pisang lah dekat situ. Tak adalah aktiviti yang sama macam hari biasa. Tapi saya tak tinggal di quarters dekat sekolah. Saya duduk menyewa di rumah orang kampung dengan bayaran RM100 sebulan. Tapi tak ada elektrik, tak ada air. Apa yang kami buat adalah kami tarik wire daripada generator rumah orang kampung yang terdekat pergi ke rumah kami. So setiap minggu masuk kami akan beli minyak lebih, share dengan orang kampung. Apa yang jadi apabila minyak ni habis, kita bergelap lah. Tak adalah lagi minyak ataupun generator yang kita nak on. Kalau ada generator pun kita hanya on pada pukul 6.30 sampai pukul 8 lebih, dekat nak pukul 9 malam. Sebab dekat sana 6.30 tu dah nak maghrib. Pukul 8 lebih nak dekat pukul 9 tu dah habis isyak. So tempoh tu lah kita nak mandi, makan, solat, masak, nak cas handphone ataupun buat apa-apa aktiviti pada waktu tu. Apa yang berlaku bila tak ada generator, tak ada minyak, kita kembali pakai lilin, pakai lampu handphone, pakai power bank. Benda ni lah yang kita suluh. So pada waktu malam memang gelap, tak ada apa-apa cahaya selain daripada benda-benda ni. Bila sebut tak ada elektrik, of course lah tak ada TV, tak ada mesin basuh, tak ada peti ais. So tak ada kipas. So itulah kehidupan sekeliling yang saya lalui semasa di pedalaman. Cabaran yang kedua ialah tidak ada bekalan air yang bersih. Maksudnya di sini, tak ada kita buka paip air, keluar air paip. Tak ada kuku, tak ada kowe, tak ada segala-gala jenis penapis. Apa sumber air yang ada di pedalaman? Saya rasa ada 3. Yang pertama, sumber air bukit. Yang mana kita gunakan air bukit ni, orang kampung tarik paip sampai ke rumah diorang. Yang mana kalau air bukit ni dah keruh, tak boleh digunakan lagi. Sumber yang kedua adalah air hujan. Yang ini cara yang paling mudah digunakan. Setiap rumah akan buat gata air, sambung sampai masuk ke dalam tangki air. So dalam tangki air inilah yang menyimpan air untuk penggunaan seharian diorang. Termasuklah rumah kami menggunakan gata air dan tangki air. Masalahnya adalah kita perlu cek selalu apa yang ada dalam tangki air. Sebab kita tak tahu apa yang ada atas zinc rumah kita. Biasanya akan ada daun kering dan ranting kayu. Itulah yang akan dibawa oleh air hujan ke dalam gata air dan ke dalam tangki. Tapi kita letak penapis dekat hujung gata tu supaya tak masuk ke dalam tangki. Tetapi walaupun kita dah buat macam tu, pernah juga pengalaman saya
Dalam tu kita jumpa bangkai tikus ataupun tupai, lebih kurang macam itulah, sebab dia dah tinggal tulang je. Kita pun tak tahu apa sebenarnya haiwan tu. So air yang kami minum, kami makan, kami mandi selama ni, itulah dia. Ada tupai atau tikus rupanya. Apabila musim kemarau, hujan tak turun, air dalam tangki akan kering. So kita akan menggunakan sumber air yang ketiga, iaitu air sungai. Sekolah ni dekat dengan Sungai Kinabatangan, tapi Sungai Kinabatangan hanya boleh mandi, basuh baju, basuh pinggan mangkuk, tak boleh minum sebab air dia keruh. So kita akan turun petang ramai-ramai pergi Sungai Kinabatangan, mandi, cuci dan buat segala-gala apa yang sepatutnya kita buat dekat sungai tu. Sungai Kinabatangan ni dia terkenal dengan buaya, tapi alhamdulillah lah dulu tak pernah pun jumpa buaya kat sana. So bila kita dah habis mandi, dah habis cuci, kita naik balik ke rumah, alhamdulillah sampai rumah kita berpeluh balik. Dan sungai yang kedua adalah sungai di atas darat. Sungai atas darat ni adalah sungai-sungai kecil ataupun kolam yang jernih, yang mana orang kampung menggunakan air ni untuk minum pada musim kemarau apabila hujan tak turun. Cabaran yang ketiga adalah jalan. Pedalaman sekolah saya ni nak masuk 100% menggunakan jalan darat. Tak perlu guna sampan, tak perlu guna bot, tak perlu guna kenderaan-kenderaan lain. Boleh menggunakan kenderaan darat atau yang paling sesuai adalah 4-wheel, Triton, Hilux, Navara ataupun yang sesuai. Dan saya sendiri pernah menggunakan kereta kembara, sebab kembara pun ada 4-wheel tapi tak berapa nak power sangat lah. Ada juga cikgu dan juga orang kampung yang menggunakan Proton, Saga dan juga Azia. Tapi sayang, sebab kereta ni akan kerap rosak. Kereta saya sendiri banyak kali kita kena alignment balik, bearing pecah, sebab jalan yang kita lalui ini adalah jalan off-road, iaitu jalan ladang sawit dan juga hutan simpan. Apabila musim kemarau, jalan ni cantik, jalan dia kering, cuma ada masalah debu. Tapi apabila musim hujan, jalan ni akan jadi lembek, jadi lembut. Kita panggil jalan atas bubur. Tayar tu akan jalan atas selut. Dan pengalaman saya sendiri, pernah sekali nak masuk dengan 2 orang kawan lagi, kita tersangkut di tengah perjalanan. Tayar tak boleh pusing, kita pun keluar, kita tolak, tarik, semua tak boleh bergerak kereta tu. Akhirnya kita terbawa ke tepi tebing dan stuck dekat situ. So lebih kurang setengah jam kita terhenti kat situ. Saya dah masa tu kita dah stres, kita dah mental dah agak koyak lah waktu tu kan. Kita dah fikir kita akan tidur dalam hutan ni. Tapi tak lama lepas tu, lebih kurang setengah jam lebih, ada pick up sawit. Lalu dia kata, cikgu jangan masuk dalam, terus patah balik sebab dalam lagi teruk. So dia keluarkan rantai, kita orang ikat kat kereta kembara saya tu, tarik, kita pun patah balik lah keluar, tak jadi masuk lah pada hari tu. So kalau musim kemarau, air nak minum tak ada, tapi jalan cantik. Kalau musim hujan, air nak minum banyak, tapi jalan susah nak masuk. So konflik ada kat situ. So kita berharap sebenarnya musim tu musim yang sesuai, bukanlah terlalu lama hujan, terlalu lama kemarau. Pengalaman-pengalaman yang saya lalui dekat sana bersama dengan kawan-kawan lain, itulah yang kita rasa susah. Itulah yang kita rasa bersyukur, kerana selama ni kita rasa senang, semua ada. Tapi bila kita rasa kesusahan, kita rasa bersyukur dengan apa yang kita ada selama ni. Next video, saya akan kongsikan juga pengalaman-pengalaman lain. Antaranya, saya terjumpa dengan kumpulan haiwan-haiwan liar, dan juga pengalaman apa yang saya buat di pedalaman bila tak ada internet. Tunggu pada video seterusnya. Terima kasih kepada yang menonton. Itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah ini adalah kerana anda yang memberikan feedback. So terima kasih, dan saya akan buat video yang lebih berkualiti berbanding video sebelum ni. Okey, terima kasih. Teruskan memberikan feedback, teruskan share. Mungkin ada korang yang pernah mengalami ataupun berkhidmat di pedalaman, mempunyai pengalaman yang lebih kurang sama atau pengalaman yang lebih mencabar daripada saya. Mungkin anda juga boleh kongsikan. Type komen di bawah dan kongsikan kepada kita semua, sebab tak semua orang merasai pengalaman ni. Itu saja untuk pengungsian kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.